yang banyak membantu pihak sekolah untuk melancarkan pendaftaran pada hari ini, walaupun ada di antara beberapa perkara yang tak dapat kita penuhilah, ya. Semoga kehadiran anak-anak tuan puan di sekolah, di Bumi Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur ini menambahkan lagi keceriaan, kegemilangan dan juga kejayaan untuk anak-anak dan juga kita bersama. Saya juga menyampaikan salam para wakil PIBG dan juga ucapan tahniah di atas kejayaan anak-anak untuk berada di bumi bertuah ini. Majlis kita pada petang ini ialah merupakan taklimat bersama ibu bapa pelajar Tingkatan 4 Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur bagi sesi 2022. Untuk tidak melengahkan masa, saya ingin menjemput Wan Hatmi bin Haji Mamun selaku penolong kanan core curriculum untuk memulai ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengar ke Cikgu Aina? Alhamdulillah kami dengar dengan baik. Okey, baiklah. Sebab takut komputer saya ni kadang-kadang dia ni. Yang berusaha Tuan Pengetua Cemerlang Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur, Encik Nubasyah bin Abu Bakar, guru-guru penolong kanan, dan yang dihormati para ibu bapa tingkatan 4 Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Izinkan saya share slide kejap je. Sekejap ya. Mana pula begini ni? Sekejap, mana pula dia ni? Sekejap ya, saya share semula. Sekejap. Baiklah, saya minta maaf, saya rasa ada masalah sedikit kenapa saya tak dapat nak share slide saya. Untuk co-curriculum Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur sebenarnya ada banyak. Sekejap ya. Sekejap, saya minta maaf banyak. Nampak tak skrin saya, Cikgu Aina? Nampak tapi tak ada apa-apa. Nampak akak punya nampak tapi tak ada apa.
Nampak apa dia punya picture wall je. Ya, tak nampak. Agaknya line tak nampak. Agaknya masalah lain juga ni yang menyebabkan dia tak boleh flash tu. Boleh tak kita minta Ustaz Yusuf dulu ke, sebab saya nak nikan dulu. Sebab saya takut nanti lama sangat. Okey. Minta maaf Boleh banyak-banyak. boleh Puan Hazmi. Okey, oleh kerana masalah teknikal, jadi saya ambil kesempatan ini untuk meruang dan juga masa Puan Hazmi untuk menyediakan slide. Jadi saya persilakanlah ya Ustaz Yusuf bin Ali selaku PKM Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar Ana? Okey, alhamdulillah boleh dengar Ustaz. Jelas. Bagus. Okey, pertama terima kasih kepada pengacara majlis Cikgu Aina Jamiah. Seterusnya yang berusaha Encik Nur Bashah bin Abu Bakar, Pengetua Cemerlang SMTKL. Seterusnya yang berusaha Puan Hasnah Zakaria sebagai penolong kanan pentadbiran. Yang berusaha juga Puan Katmi bin Mamun, penolong kanan co-curriculum. Seterusnya barisan guru serta ibu bapa yang dihormati sekalian. Terlebih dahulu saya mengucapkan tahniah kepada ibu bapa yang mendaftar pada hari ini kerana anak-anak anda telah terpilih untuk meneruskan pembelajaran di Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Sebagaimana yang kita tahu bahawa Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur ini merupakan sekolah yang tercemerlang lah, yang paling cemerlang di seluruh Malaysia ini, di mana SMT di seluruh Malaysia ini sebanyak 9 buah dan mengikut ranking pencapaian akademik, sekolah SMT KL adalah yang pertama di kalangan 9 buah tersebut. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit sebanyaklah tentang disiplin ataupun tentang asrama Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur, iaitu yang berkaitan dengan saya lah, iaitu penolong kanan HAM. Dan untuk pengetahuan juga, saya di Sekolah Menengah Teknik ini memang dah lama lah Sekolah Menengah Teknik ini, iaitu sejak tahun 93 lagi dan sampai sekarang lah. Okey, insyaAllah anak-anak murid saya pun ada yang datang pada hari ini, bekas-bekas anak murid saya, itu datang mendaftar anak masing-masing. Alhamdulillah. Kerana mereka suka sekolah teknik, kerana mereka juga mahukan anak dia cemerlang seperti yang dia cemerlang lah. Okey, terima kasih. Dan sebetulnya slide daripada saya yang dibantu oleh Cikgu Adila, iaitu taklimat pendaftaran tingkatan 4 ambilan 2002. Seterusnya slide berkenaan dengan kemudahan-kemudahan asrama. Kita ada asrama ni 2 blok untuk putera dan juga untuk lelaki ya, untuk pelajar lelaki. 3 blok untuk pelajar lelaki, 2 untuk pelajar tingkatan 4 dan 1 untuk pelajar tingkatan 5. Manakala untuk pelajar perempuan kita ada 2 blok, itu mereka berkongsi blok antara tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dan pelajar-pelajar ini tingkatan 5 dan tingkatan 4 mereka diasingkan daripada dorm. Maknanya pelajar tingkatan 5 sama tingkatan 5 dan tingkatan 4 sama dengan tingkatan 4. Sebenarnya kita asingkan ini adalah untuk kebaikan, lebih baik asing. Sebabnya kita pernah juga dulu sekali kan pelajar tingkatan 4 dengan tingkatan 5. Ada baik dan ada yang kurang baik. Jadi yang terbaiknya ialah kita asingkan pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 ini. Okey, seterusnya next ya. Kita tengok kemudahan-kemudahan yang kita sediakan di asrama. Okey, yang pertama sekali keadaan dormnya. Kalau dorm perempuan itu seramai 24 orang, 26 orang. Dan juga kalau pelajar puteri ini, pelajar lelaki dia lebih kecil sikit. Kebiasaannya dalam 20 orang satu dorm itu.
Dan kemudahan-kemudahan bilik air kita sediakan di penghujung blok itu biasanya. Begitu juga setiap blok ini katil-katilnya cukup, tilam dan bantal ini disediakan oleh pihak keluarga sendirilah. Pihak sekolah hanyalah menyediakan tilam dan juga katil saja. Cadar semuanya anak-anak anda ataupun tuan-puan boleh beli di koperasi sekolah yang telah dibahagikan pada pagi tadi ya. Walaupun dah bayar ataupun yang belum bayar, pihak sekolah beri juga dahulu, dan kalau yang belum bayar itu bayar nantilah. Okey. Dan seterusnya untuk perhatian tuan-puan juga, kita tengok keadaan cadar dan dom itu, di mana pelajar-pelajar ini sebelum mereka meninggalkan dom untuk pergi ke kelas, mereka ni terpaksa juga ni, terpaksa kemas katil ataupun cadar sendiri kena dengan tegang. Dan sebenarnya kita akan bagi kursus ataupun latihan kepada mereka ini. Kita tahulah anak-anak kita, saya pun ada anak lelaki juga, anak perempuan ada juga. Mereka akan pergi sekolah sebelum ni. Suruh pun mula-mula tu lah. Kalau kita buat tak peduli, tak faham sajalah. Dan itulah juga anak-anak tuan puan yang duduk di asrama ni. Kita akan beri latihan bagaimanakah cara untuk mengemas, dan kita akan beri teguran lah dari masa ke masa supaya keadaan dom mereka, tempat duduk mereka ini sentiasa kemas dan senang mata memandang. Okey, seterusnya mudah-mudahan asas yang kita sediakan di asrama ini seperti, okey, next ya, gambar ya. Tu kasut dia. Bilik air, kemudahan bilik air, insya-Allah bilik air ini juga dikemas atau dibersihkan 2 kali sehari oleh petugas-petugas pembersihan di sekolah kita ini. InsyaAllah setakat ini tak adalah berbau busuk dan tak ada. Semuanya wangi. Okey, kita tengok kemudahan-kemudahan asrama yang pihak sekolah sediakan. Yang pertama sekali, dewan makan. Dewan makan ini, InsyaAllah dewan makan ini dalam keadaan sentiasa bersih. Sejak saya duduk di sini 25 tahun lebih jadi warden, sekali sahaja dewan makan ini telah keracunan. Itu dalam bulan puasa tahun lepas. Sekali itu saja. Tapi alhamdulillah lepas tu pelajar cuti tak ada masalah dah. Sampai sekarang alhamdulillah. Okey, bersih. Dan dewan makan kita ini juga sentiasa dipantau oleh pihak kesihatan, klinik kesihatan, dan juga oleh pegawai-pegawai daripada Jabatan Pendidikan Luar Persekutuan. Alhamdulillah bersih dan kita sentiasa dapat A lah. Seterusnya keadaan bilik sakit pun kita sedia juga, bilik sakit lelaki dan juga bilik sakit perempuan. Di mana pelajar-pelajar yang tak sihat ini kita, masa pelajar-pelajar lain pergi sekolah, mereka perlu berada di bilik sakit. Kita tak sediakan, tak benarkan mereka berada di dom. Kerana berada di dom tu seorang-seorang, apa-apa berlaku pensan ke apa ke, tak ada siapa yang nak menguruskannya. Okey, seterusnya kita ada juga pejabat penyelia asrama. Pejabat penyelia asrama ini banyaklah fungsinya kepada pelajar. Yang pertama untuk mengutip yuran. Yang kedua, mengisi borang-borang keperluan asrama dan sebagainya lah. Okey, seterusnya pejabat warden. Pejabat warden ini pelajar-pelajar boleh berurusan lah apabila waktu warden-warden berada, contohnya waktu hari Minggu ataupun hari Ahad, daripada pukul 11 hingga pukul 5 itu warden ada di pejabat warden secara bergilir-gilir. Dan juga di waktu malam antara pukul 9 hingga 11.30 itu warden ada di pejabat warden. Jadi anak-anak kita ini bolehlah berurusan dengan warden apa-apa sajalah. Dan warden-warden ini semuanya sebagai ibu dan bapa lah di sekolah kita ni. Jadi apa-apa sahaja yang anak perlu, sakit ke, demam ke, macam-macam lah segala-galanya, maklumlah kepada warden. Lepas itu kalau warden rasa buat pertimbangan anak ini perlu dihantar ke klinik misalnya,
ataupun ke hospital, maka warden akan hantar dan pihak warden akan menghubungi parent. Okey, akan menghubungi ibu bapa untuk memberitahu keadaan anak-anak ini, sama ada ibu bapa nak hantar ke klinik-klinik yang tertentu yang ada panel misalnya, pun boleh ibu bapa boleh ambil anak ini dengan kebenaran warden lah untuk dihantar ke klinik yang panel tersebut. Okey, itu berkenaan dengan pejabat asrama. Dan seterusnya dom kediaman, katil dan loker tadi, setiap pelajar ini dibekalkan dengan katil dan loker dan juga tilam lah lengkap. Seterusnya di sekolah kita juga ada mesin basuh. Mesin basuh ini ada yang kering pun ada. Jadi pelajar-pelajar hanya perlu membeli token. Mesin basuh ni besar. Jadi pelajar-pelajar ini biasanya kita galakkan mereka share dengan kawan dia, supaya jimat sikit lah. Okey. Seterusnya kita juga menyediakan ampaian berbumbung. Maknanya pelajar sebelum pergi kelas tu misalnya, sebelum pergi kelas itu dia bolehlah sidai baju ataupun pakaian dia di ampaian berbumbung itu. Kalau hujan pun tak masalah. Dan bumbung ini bumbung zinc. Kalau panas senang jugalah pakaian itu kering. Okey, seterusnya stor sukan dan juga barang-barang rekreasi pun kita ada di asrama kita. Jadi pelajar-pelajar kita ini kita galakkan mereka bersukan di waktu petang. Tapi zaman sekarang tak ada sukan kerana PKP ya. Okey, seterusnya ada juga persoalan itu mengatakan gosok iron di setiap dom. Di kita tak ada bilik iron tu. Kita ada iron di bilik masing-masing. Ada board iron dan juga iron. Jadi kegunaan pelajarnya di dalam bilik dom mereka boleh iron sendiri, dan kita nasihatkan mereka ini supaya pastikan iron ini digunakan dengan baik dan pastikan dia juga di off selepas digunakan. InsyaAllah kita akan ingatkan pada pelajar itu. Sebabnya dulu kita ada bilik iron, tapi penggunaannya begitu ramai dan kerosakannya memang kerap berlaku. Jadi sekarang ni kita sediakan iron dan board ini dari setiap dom. Satu dom, satu iron. Dan kegunaannya mengikut pelajar lah. Iaitu pelajar seramai dalam lebih kurang 20 orang. Mereka akan guna secara bergila-gila lah. Dan bila-bila masa mereka boleh gunakan. Okey. Seterusnya surau kita juga, kita ada sediakan surau yang besar. Surau Al-Falah namanya. Dan surau ini sejak PKP itu telah dinaik taraf menjadi surau Jumaat. Surau Jumaat sementara. Jadi pelajar-pelajar kita lelaki tak perlulah lagi untuk pergi ke solat Jumaat di luar sana. Jadi mereka perlu solat di surau kita saja. Dan untuk pengetahuan juga, surau kita ini walaupun surau sementara Jumaat. Maaflah cikgu, saya tak dengar apa cikgu, tak dengar apa cikgu, minta maaf banyak-banyak. Ya, tak apa. Aina tengah Aina? Dengar Ustaz, dengar jelas. Saya dengar dengan jelas. Lepas tu Dengar jelas. Mungkin lain ya. tempat lain tadi yang agak lah. bermasalah. Okey, tak apa. Dengar jelas. Jelas, Okey. memang jelas. Okey. Jelas kawasan tertentu tu memanglah kadang-kadang biasa tu. Okey, seterusnya surau kita dah dibuat sebagai surau Jumaat, jadi pelajar-pelajar kita lelaki hanya perlu solat Jumaat di surau ni saja. Tak seperti zaman-zaman alumni dulu. Pergi solat di mana? Di Masjid Sayyidina Osman, naik bas macam-macam, jalan kaki pun ada. Kadang tu tak Makan sampai cendol, Ustaz. pun. Ya, Makan cendol. pakai cendol. Standard lah tu. Ya, itu pisang. Tapi sekarang dah tak ada cendol dah sekarang ni. Tak ada Ustaz? Sebab dalam sini semua solat. Yalah betul. Kita ada bincang tadi kan. Betul.
Okey, seterusnya saya pergi kepada kehidupan seharian sama anak-anak semua. Yang pertama pukul 5 hingga pukul 6:30 pagi ya. Ini zaman bukan bulan puasa ni, bulan biasa ni. Mereka telah bangun untuk salat subuh dan juga siap untuk pergi ke sekolah. Ha? Dan selepas itu pukul 6:30 mereka bersarapan di Dewan Utama. Minta-mintalah anak-anak semua ni selalu bersarapan. Kadang-kadang sarapan ni mereka dah jemu lah. Sarapan selalunya bertukar-tukar ikut apa? Ikut jadual yang telah ditetapkan. Hari ni lain, besok lain, dalam seminggu tu memang berubah-ubah menunya. Pukul 7 hingga 2:30 pelajar akan ke sekolah. Dan seterusnya pukul 3:30 petang hingga 4:30 petang pelajar terlibat dengan prep. Seterusnya pukul 4:30 hingga 5 solat asar. Pukul 5 hingga 6 mereka beriadah. Ini bukan masa PKP tau. Sekarang ni tak boleh lagi tau. Sekarang ni garis panduan 3.0 tak dibenarkan lagi untuk beriadah. Tapi insyaAllah tak berapa lama lagi kita akan dapat garis panduan 4.0, insyaAllah semuanya ni boleh lakot. InsyaAllah doa-doa samalah supaya anak-anak kita tak boring sangat. Baik, jadi seterusnya pukul 7 hingga pukul 6 hingga 7 malam mereka bersiap untuk makan malam. Seterusnya pukul 7 hingga pukul 9 malam mereka akan pergi ke surau untuk solat berjemaah maghrib dan isyak serta mendengar tazkirah dan sebagainya lah, perkara-perkara kerohanian. Seterusnya pukul 9 hingga 11 mereka akan prep semula di kelas masing-masing. Dan insyaAllah prep ini kita akan asingkan lelaki dan perempuan. Bila kita tak asingkan, banyaklah perkara yang tak sepatutnya berlaku. Pukul 11 hingga pukul 11 malam mereka akan minum dan seterusnya tidur. Okey. Itu saja berkenaan dengan kehidupan rutin di asrama. Dan seterusnya tentang balik kampung. Buat masa ni anak-anak tuan-puan bila hantar hari ini, insya-Allah mereka akan balik kampung pada raya nanti. Okey, tak lama kejap je. Itu lebih kurang dalam hujung bulan ni lah, insya-Allah mereka akan balik. Dan kalau bukan di masa PKP, mereka akan balik biasanya dalam 2 minggu sekali lah ikut takwim yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Biasanya 2 minggu sekali ataupun paling lama 3 minggu sekali balik. Itu wajib balik. Okey, seterusnya saya menjelaskan barang-barang yang dilarang dibawa ke asrama. Ini untuk kebaikan kita sama. Yang pertama, kalau dulu telefon bimbit, tapi sekarang ni pun telefon bimbit sebelum ni boleh masa PKP. Dan yang terbaru ni tak boleh semula dah telefon bimbit. Tapi benda-benda lain seperti komputer, tab semua dibenarkan bawa untuk bantuan pembelajaran. Sertunya sebarang alat-alat elektrik tolong jangan bawa, jangan bekalkan pada anak-anak seperti air panas, jangan. Dan juga apa-apa barang yang membahayakan, sebarang barang elektrik tak dibenarkan. Begitu juga barang-barang yang berbahaya seperti pisau yang bahayalah. Pedang, ada juga pedang kadang-kadang tu anak bawa tau. Hebat anak-anak sini. Pedang, bila ditanya daripada mana pedang? Pedang pusaka atuk dia kata. Tolong tolong jangan. Begitu juga barang-barang kemas. Kalau perempuan ni barang-barang kemas, aksesori jangan. Emas misalnya. Sebabnya bahayalah. Tak perlulah anak-anak nak bergaya di sini lah. Sebab sini anak-anak dengan niat untuk belajar. Tolong. Begitu juga duit-duit anak jangan bagi banyak-banyak. Bagilah sikit-sikit saja, RM30 ke. Dan kita juga ada sediakan BSN. Jadi pada ibu bapa yang anaknya belum lagi ada akaun BSN itu, Bank Simpanan Nasional, digalakkan untuk buka akaun kerana di sekolah kita ada
akaun bank BSN, di mana pelajar-pelajar kalau nak keluarkan duit melalui BSN boleh. Begitu juga peralatan muzik, jangan benarkan anak bawa sebabnya mengganggu orang lain. Kadang-kadang anak tersebut tak main tapi kawan dia main, jadi mengganggu. Seterusnya kenderaan motor, nak bawa motor tak boleh. Datang asrama naik motor, kita tak benarkan. Begitu juga vape, rokok dan sebagainya tak dibenarkan. InsyaAllah disiplin anak anda semua, pihak sekolah dan juga pihak warden akan pantau sebaik yang mungkin. InsyaAllah tidak ada berlaku gejala-gejala yang tak sepatutnya seperti membuli dan sebagainya. Dan kalau ada anak melaporkan, tolong maklumkan kepada mana-mana warden lah. Pada saya sendiri pun boleh, insyaAllah. Okey. Satu lagi yang menjadi masalah juga ialah tentang lawatan. Buat masa ni ibu bapa tak dibenarkan melawat. Dan seterusnya satu lagi yang terakhir pada saya tentang penghantaran barang. Barang-barang yang dihantar hanyalah barang-barang kering sahaja. Biskut, roti, barang-barang basah tak dibenarkan seperti lauk ke, nasi ke, bubur ke, tak dibenarkan kerana kita takut barang-barang ini sampai ke anak lewat dan seterusnya basi dan anak makan, maka berlakulah keracunan. Anak puan pun keracunan, rakan-rakan dia yang makan pun keracunan. Okey, jadi saya rasa itulah sahaja kot daripada saya secara ringkas. Saya harapkan pihak ibu bapa memberi kerjasama yang sebaik mungkin kepada pihak sekolah dan kita sama-samalah berusaha untuk anak-anak kita semua berada dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang selesa semasa di sekolah teknik ini, dan mudah-mudahan mereka berjaya dengan cemerlang di dalam pelaksanaan SPM tahun depan, insyaAllah. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ustaz, terima kasih di atas penerangan. Okey, mohon juga Ustaz lihat di ruangan chat ada ibu bapa yang bertanya semula mengenai barang-barangan yang boleh dibawa dan tak boleh dibawa. Sebab ada yang tak berapa jelas. Mohon Ustaz tengok di ruangan chat dan boleh balas dari situ. Jadi mohon ibu bapa juga kalau ada pertanyaan boleh type di ruangan chat dan insyaAllah akan dijawab lah oleh berkenaan. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Okay, seterusnya kita berpatah semula kepada ucapan dan pengenalan daripada PK co-curriculum iaitu Puan Hatmi. Saya harap line anda okey supaya kita dapat meneruskan majlis kita dengan lancar. Silakan Puan Hatmi. Okey, terima kasih pengerusi majlis. Okey, kejap ya, saya share terus. Dapat tak Aina? Okey, alhamdulillah Kak Mi nampak dengan jelas. Okey, alhamdulillah jelas. Slideshow. Okey. Okay, sila. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pengajar majlis yang berusaha pengetua cemerlang, Cik Nur Basyah bin Abu Bakar, guru-guru penolong kanan, wakil PIBG dan yang dihormati semua ibu bapa pelajar tingkatan 4 2022. Sedikit taklimat daripada saya. Saya penolong kanan Kokok Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur, Puan Hati binti Mamun. Seperti Ustaz Yusof, saya juga dah lama berada dekat Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur ini. Samalah kami masuk mendaftar. Baiklah, ini sedikit tentang Kokok Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Okey, sedikit perkongsian, izinkan saya berkongsi pencapaian 2021. Sebagaimana kita tahu, banyak pertandingan dibuat secara online, tapi inilah antara
kemenangan yang dicapai oleh pelajar-pelajar Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur dengan bimbingan guru-guru Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur lah. Okey, pertama yang ini Malaysia International Young Scientist Conference and Exhibition, Silver Award, yang ini pun. Okey, saya tuan-tuan boleh bacalah. Okey, pertandingan Bobtech 2021 tempat ketiga. Ini ini pun ada MyQuar present by Alpha Group. Creative Animation Competition, kita dapat anugerah juri, ya. Pelajar ni mendapat hadiah RM500. Termasuk lagi International Youth Science Innovation Exhibition 2021. Dan kita juga ada pelajar yang hebat dalam sukan memanah, dan ini antara pencapaian cemerlang pelajar tersebut. Pelajar ini sekarang berada di tingkatan 5. Okey. Bila bercakap tentang co-curriculum, saya tak boleh lari daripada PAJSK, iaitu pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum. Saya percaya ibu bapa semua memang dah faham sangatlah benda ini sebab PAJSK telah diperkenalkan sejak 2012. Okey. Kenapa PAJSK itu penting? Sebab dia membantu kemasukan pelajar kita, anak-anak tuan-tuan dan perempuan ke IPTA. Okey. Bila sampai dekat sekolah kita, setiap pelajar wajib menganggotai satu unit kelab persatuan, satu unit badan beruniform, satu unit sukan permainan. Okey. Dan ini adalah antara 13 kelab yang ada dekat Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Okey. Ini badan beruniform ada 7. Sukan dan permainan ada 12 sukan dan permainan. Ingin saya memaklumkan kepada ibu bapa, walaupun ada anak-anak tuan-tuan dan perempuan yang permainannya tak ada di sekolah kita, tetapi kalau dia ada kemahiran memanah ke, hoki ke, apa saja, dan pihak sekolah akan sedaya upaya membantu mengembangkan bakat anak-anak tuan-tuan dan perempuan sekalian. Okay. Nanti saya akan tanyalah anak-anak tuan perempuan mana-mana supaya saya boleh membantu meneruskan bakat mereka. Okey. Seperti mana yang biasa Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur, perjumpaan koko dia hari Rabu. Kalau bersemuka kita akan mula 2.30, 3.30 sampai sehingga 4.30 petang. Dan kalau sekiranya kita terpaksa mengadakan aktiviti co-curriculum dalam talian, kita akan mulakan awal lah pukul 2 hingga 3.30 petang. Harapan saya, marilah kita bersama-sama berganding bahu menggalakkan dan menyokong minat dan penglibatan anak-anak dalam bidang co-curriculum yang diminati. Saya percaya ada banyak pertandingan-pertandingan, tapi saya mohon bantuan ibu bapa yang berkepakaran membantu anak-anak dan juga pihak sekolah supaya kita dapat sama-sama menaikkan ataupun supaya nama Sekolah Menengah Teknik terkenal dekat peringkat seterusnya. Okay. Saya rasa itu sahaja taklimat daripada saya tentang co-curriculum. Sekian, terima kasih. Dah selesai. Terima kasih kepada Puan Hafni. Jadi saya harap ibu bapa dapatlah mengetahui sedikit sebanyak maklumat perkembangan co-curriculum di sekolah ini, walaupun anak-anak ini datangnya dengan untuk meningkatkan kecemerlangan akademik, namun di sini juga anak-anak terasuh dan terdidik untuk juga mendalami pelbagai kemahiran dalam bidang co-curriculum sebagai menambah nilai mutu kecemerlangan mereka untuk melayakkan mereka untuk menempatkan diri di universiti. Okey. Seterusnya kita jemput pula Puan Hasnah binti Zakaria, iaitu penerung kanan takbir dan kurikulum, untuk berkongsi beberapa maklumat pada petang ini. Silakan Puan Hasnah. Okey.
Okey, ya, saya share skrin jap. Okey, baik-baik. Okey, nampak tak? Nampak tak? Okey, nampak Puan. Nampak. Nampak dengan jelas. Boleh teruskan. Okey, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis. Yang berusaha Encik Nur Bashar bin Abu Bakar, Pengetua Cemerlang Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur, Encik Muhammad Yusof bin Ali, Penolong Kanan HEM, Puan Katmi bin Mahmud, Penolong Kanan Curriculum, guru-guru dan ibu bapa yang dihormati sekalian. Okey, saya mulakan dengan sedikit pantun. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga direstui restu ilahi. Okey, seluruh warga kerja sekolah mengucapkan setinggi-tinggi ucapan tahniah dan syabas kepada murid baru tingkatan 4 seramai 287 orang yang telah berjaya masuk ke SMTKL dan bakal calon SPM 2023. So selamat datang ke SMTKL dan sekaligus menjadi warga sekolah ini untuk tempoh 2 tahun yang akan datang. Okey, saya hanya ada sedikit sahaja slide untuk saya share bersama dengan ibu bapa, iaitu berkenaan dengan pengenalan kepada mata pelajaran yang bakal anak-anak pelajar melaluinya sepanjang sesi 2 tahun inilah. Okey. Jadi mata pelajaran yang ditawarkan kita ada 2 khusus, iaitu pertama aliran perdagangan dan juga aliran teknikal. Okey, aliran perdagangan dia 2 kelas, aliran teknikal kita ada 9 kelas. Okey. Teknikal tu terdiri daripada pengajian kejuruteraan mekanikal, pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik, pengajian kejuruteraan awam. Okey. Apa mata pelajaran yang mereka ambil, iaitu mata pelajaran trust. Okey, ini adalah mata pelajaran trust. Okey, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, pendidikan Islam atau pendidikan moral bagi bukan Muslim dan juga matematik. Ini adalah pelajaran trust. Okey, bagi perdagangan, kelas perdagangan, okey, mereka ada fizik, kimia, matematik tambahan dan khusus untuk perdagangan adalah prinsip perakaunan dan pengajian keusahawanan. Okey, pengajian keusahawanan ni hanya ditawarkan untuk 9 buah sekolah menengah teknik sahaja. Kalau ke sekolah biasa, sekolah-sekolah harian biasa, kita tidak menawarkan pengajian keusahawanan. Okey, manakala untuk aliran teknikal, sama juga kita ada fizik, kimia, matematik tambahan. Okey, pengajian kejuruteraan, kalau pelajar tu awam, dia ambil pengajian kejuruteraan awam. Kalau dia adalah kejuruteraan elektrik, dia mengambil pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Kalau mekanikal, dia ambil pengajian kejuruteraan mekanikal dan lukisan kejuruteraan. Okey, maknanya kita ada 10 mata pelajaran yang akan mereka duduk dalam peperiksaan SPM. Okey, itu adalah mata pelajaran yang ditawarkan. Okey. Dan juga format pentaksiran SPM. Okay, sekarang ni mereka dalam silibus baru. Saya rasa ini mereka ni tahun ketiga. Tahun ketiga untuk KSSM lah. Okay. Jadi saya bentangkan kat sini untuk kertas-kertas yang akan mereka lalui dalam peringkat SPM. Okey. Bahasa Melayu dan sejarah adalah mata pelajaran yang wajib untuk lulus dalam SPM. Kalau bahasa Melayu atau sejarah tak lulus, maka SPM tu pun tak lulus lah. Begitu.
Okey, maknanya bahasa Melayu kita ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Untuk KSSM ini dia ada sedikit perubahan, bukan seperti dulu lagi lah. Dia ada kertas 1, kertas 2 seperti biasa dan dia ada kertas 3 iaitu ujian bertutur dan juga ujian mendengar. Dan sejarah seperti biasa, kertas 1, kertas 2 dan pendidikan Islam pun ada kelainan sikit iaitu kertas 1 dan UTQH. UTQH tu adalah ujian tilawah Al-Quran, hafazan dan bacaan hadis. Maknanya pelajar tu dia macam amali lah. Lembaga ada bagi satu tarikh dan akan dilaksanakan secara formal walaupun ianya dikendalikan oleh pihak sekolah dan ustaz-ustazah itu sendiri menjadi pentaksir, tapi dia ada dia punya sampul-sampul dia. Maknanya bukan suka-suka pelajar tu nak hafal yang mana, dia ada hafazan yang macam mana, dia ada dia punya kategori. Maknanya pelajar tu perlu bersedia menghafal untuk ayat-ayat pada tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Dia ada kelainan sikit. Dan lembaga peperiksaan ambil markah yang dinilai oleh guru-guru kita. Okay, pendidikan moral, matematik seperti bahasa kertas 1 dan kertas 2. Okey, bagi sains, mata pelajaran sains, fizik dan kimia, kita ada amali sains. Amali sains kita dah melaluinya, pelajar-pelajar yang lepas telah melalui untuk amali sains ini. Dia back to macam silibus dulu zaman-zaman tahun 80-an. Okey, amali sains itulah kalau ibu bapa yang first melalui ini anak pertama kan untuk SPM, okey begitu macam kita lalui pada zaman 80-an dulu ataupun 70-an ke dia amali sains. Begitulah yang mereka lalui sekarang. Matematik tambahan, okey. Untuk pengajian kejuruteraan awam mekanikal elektrik, kita ada kerja kursus. Maknanya kertas 1 duduk dalam peringkat bertulis dan kerja kursus ini dilalui sepanjang tempoh persekolahan lah. Maknanya masa tingkatan 5. Mungkin tajuk itu diturunkan oleh lembaga periksaan pada bulan 4 sehingga kepada bulan 12 ikut kepada jadual persekolahan. Bulan ni sampai bulan 12 kita akan hantar markah. Okay. Dan juga lukisan kejuruteraan pun begitu. Dia ada dengan kerja kursus dan pengajian keusahawanan. Okey, prinsip perakaunan dia ada 2 kertas untuk kertas 1, kertas 2 dan juga kerja kursus. Jadi saya cuma nak mengingatkanlah kepada ibu bapa berkenaan dengan kerja kursus ini. So format untuk kerja kursus ini dia mungkin tak macam dulu-dulu. Pelajar-pelajar kalau dulu kita kena just tulis tangan sahaja untuk folio. Tetapi sekarang ni pelajar-pelajar diwajibkan. Maknanya penyediaan folio itu perlu bertaib. Jadi saya memang galakkanlah kalau pelajar-pelajar mempunyai laptop, dia bawa untuk mereka senang memudahkan mereka untuk type folio mereka. Sebab di peringkat sekolah dari segi laptop ada dibekalkan laptop tapi tidak mencukupi. Untuk 80, untuk kita nak menggunakan seramai 80 orang pelajar untuk kelas-kelas tu lah. Okey, itu sahaja daripada saya. So, diharap ibu bapa semua ada boleh bersedia daripada sekarang lah untuk anak-anak. Okey, untuk besok kami akan ada minggu orientasi dan saya akan terangkan kepada mereka lebih mendalam lagi berkenaan dengan kurikulum ini supaya mereka lebih fokus apa tujuan mereka datang ke sekolah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Hasnah.
di atas penerangan mengenai perkara-perkara yang berlaku, terutama dari segi peperiksaan lah, sebab kita kalau ikutkannya tahun ini merupakan tahun kedua calon SPM kita akan menduduki peperiksaan base kepada format yang baharu. Jadi kalau untuk pelajar tingkatan 4 sekarang ini yang baru mendaftar, maksudnya akan jadi calon yang ketiga lah dengan format yang baharu. Okay, justru tanpa melengahkan masa, tidak lengkap majlis ini kalau tidak diserikan dengan sedikit ucapan maupun taklimat daripada Pengetua Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur, iaitu Tuan Nur Bashar. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Aina Jamiah binti Muhammad Arifin, pengacara kita hari ini. Jadi kepada juga yang berusaha, Puan Hasnah binti Zakaria, Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur, Ustaz Yusuf bin Ali, Penolong Kanan Haiwan Murid Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur, Puan Kak Mi binti Mamun, Penolong Kanan Core Curriculum Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur, Barisan Guru Kanan Guru-Guru dan para waris pelajar tingkatan 4 tahun 2022 Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Alhamdulillah kita dapat bersama hari ini dalam taklimat ringkas, walaupun kita tidak dapat bersama bersemuka dalam taklimat, kita dapat juga dalam online. Jadi insyaAllah tuan-puan di rumah ataupun dalam perjalanan balik, selamat semuanya. Dan sekarang dah pun pukul 5.26, insyaAllah saya tidak ada slide, saya cuma nak bercakap sikit sajalah. Banyak yang telah diterangkan oleh pengurusan sebelum saya tadi. Okay, jadi tuan-puan, saya faham tuan-puan ada bertanya soalan, boleh tanya dalam mesej. Saya insyaAllah guru saya dan juga pengurusan Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur akan menjawab di situ. Okay, pada tanya kepada semua tuan-puan, dan terima kasih memilih Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur untuk anak pelajar bagi tahun tingkatan 4 bagi tahun 2022. Dan juga tingkatan 5 nanti adalah pada tahun 2023. Okay, jadi untuk pengetahuan juga, saya sebenarnya baru sekolah ni, iaitu baru masuk di sini pada tahun 2018. 2019, kemudian 2020 COVID. Begitulah pembelajaran dalam PDPR dan juga 2021. Jadi dua batch ataupun dua kohort yang lepas adalah pembelajaran banyak dalam PDPR. Kita berdoa supaya tahun ini anak-anak tuan-puan bermula tingkatan 4 boleh belajar bersemuka, iaitu pada tingkatan 4 dan tingkatan 5 insyaAllah, supaya mereka ni lebih jelas pembelajaran dan keputusan yang cemerlang. Itu yang kita doakan semuanya. Jadi tuan-puan, tahniah pada hari ini yang mendaftar 287. Okey, sebenarnya kita akan mengambil 330, mungkin lebih sikit. Jadi kita akan ambil pada yang rayuan dan ataupun intake kedua lah. Intake kedua dijangka pada 18 hari bulan April. Okey, mungkin tuan-puan tidak terlibat. Nah, semua tu. Sekali lagi terima kasih tuan-puan telah menghantar anak di sini, seperti mana yang disebut oleh penolong kanan tadi, mata pelajaran, anak tuan-puan akan mengambil 10 mata pelajaran di sini. Jadi ada mata pelajaran yang tidak pernah belajar sebelum ni, iaitu contoh mata pelajaran pengajian kejuruteraan dan juga pengkhususan lukisan kejuruteraan dan juga pengajian keusahawanan bagi pelajar perdagangan. Okey. Saya nak cakap pun ringkas saja, sekarang tuan-puan pun nak bersedia untuk buka puasa. Kalau di Sabah Sarawak dah nak buka puasa dah ni, dah dekat pukul 6. Okay, jadi untuk pengetahuan juga tuan-puan, ketika anak-anak belajar di sini, mereka menghadapi berbagai cabaran. Jadi kami juga minta pihak kerjasama daripada pihak tuan-puan sama-sama membantu memahami pihak anak-anak kita, anak-anak tuan-puan juga anak pelajar kami dalam mengharungi situasi 2 tahun di sini. Jadi kerjasama bagi tuan-puan untuk anak menyesuaikan diri di Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur ni. Jadi pada 2 tahun mereka di sini, macam saya kata tadi, belajar 10 mata pelajaran yang dikira tough juga, susah juga tu. Tapi insyaAllah kita ada tetap setiap tahun ada pelajar cemerlang. Jadi kita doakan untuk
untuk batch anak perempuan ni lebih ramai pelajar cemerlang, kalau boleh semuanya pelajar cemerlang nanti. Jadi kerjasama, jadi semua pihak, pihak waris, kita amat perlukan dalam situasi 2 tahun nanti anak. Okay, untuk pengetahuan juga, kita memang ada PIBG. Jadi untuk pengetahuan tuan-puan, PIBG yang sekarang yang ada adalah yang dipetua iaitu Cik Zahrin bin Ibrahim. Kalau ikutnya kita akan ada mesyuarat nanti, mesyuarat PIBG, mesyuarat agung. Kalau situasi SOP 4.0, kita mungkin boleh bersemuka. Tapi kalau tak boleh bersemuka, kita online juga macam inilah. Jadi undian dibuat secara online juga. Tahun lepas 2021 undian dibuat secara online. Okey tuan-puan, seperti mana saya kata tadi, kita mendoakan supaya anak kita boleh bersemuka, iaitu pembelajaran secara bermuka, supaya mereka ni mudah faham. Kalau pembelajaran secara PDPR ni agak sukar lah. Dia cikgu jauh, anak nak tanya pun susah. Jadi kita doakan situasi selamat. Jadi anak-anak tuan-puan yang berada di sini, sekiranya ada gejala-gejala bila dia balik kampung atau membalik rumah, ahli rumah ada gejala COVID, saya sebut gejala saja bukan positif. Jadi kita jaga anak kita tu jangan hantar lagi. Biar di rumah habiskan proses kuarantin, jadi baru dia datang ke asrama. Sebenarnya apa yang berlaku sebelum ni adalah pelajar yang ataupun ahli keluarga yang positif tu anak datang ke asrama, kemudian ramailah jadi positif kat sini. Itu yang sukar dan kita tak nak lah pembelajaran secara PDPR. Ini saya minta kerjasama daripada tuan-puan, peka situasi semasa. Kalau dia demam pun kita kata seminggu je duduk kat rumah. Duduklah kat rumah dulu. Nanti bila sihat datang. Okay, InsyaAllah tuan-puan memahami itu. Sebab apabila dia demam, dia datang ke sekolah ataupun datang ke asrama, akan berjangkit. Berjangkit dia, rantaian dia cukup hebat. Sebab pelajar sekolah di sini 600 lebih. Kalau tingkatan 4 pun 300 lebih. Jadi kita sebenarnya sukar mengawal dalam situasi itu. Jadi kerjasama pihak tuan-puan juga, apabila warden telefon nanti datang ambil anak sebab positif, tolong bagi kerjasama, datang ambil cepat-cepat. Saya faham masalah keluarga. Mungkin tuan-puan kata, kalau ambil anak, keluarga kami macam mana pula? Tak apa, saya faham. Tuan-puan bijak menyelesaikan masalah tu. Sebab kami di sini ramai, 600 lebih. Okay. Jadi seperti mana saya katakan tadi, pihak PIBG, tuan-puan gunalah networking PIBG untuk menyelesaikan masalah tuan-puan, juga membantu pihak sekolah. Dalam apa yang saya berada di sini, PIBG banyak membantu sekolah. Kalau saya letak slide ni banyak. Saya lagi pukul 6 pun tak siap lagi. Okey, jadi banyak bantu sekolah dalam sumbangan, dalam macam-macam sumbangan. Berbagai sumbangan ada. Jadi setakat ni alhamdulillah PIBG membantu sekolah amat cemerlang sekali, dan terima kasih kepada YDP, saya sebut tadi Encik Zahrin bin Ibrahim dan sebelum-sebelumnya. Okey. Jadi tuan-puan, di sekolah ni juga ada alumni. Persatuan alumni nama Alumtek. Jadi presiden sekarang adalah Tuan Haji Noor Hisham bin Soin, iaitu alumni pada tahun 82-83. Jadi mungkin bersama saya hari ini ada alumni. Alumni juga bagi kerjasama yang hebat lah, yang bagus di sekolah ni. Contoh kalau bulan puasa ni, antaranya mereka memberi baju raya, pakaian lengkap, dan juga duit raya lah kepada pelajar-pelajar asnaf. Tapi bukan setakat pelajar asnaf saja, alumni bantu dalam pelbagai aspek lagi di sekolah, terutama tentang kerjaya pelajar, mencari penceramah, kerana penceramah itu sendiri ada alumni. Jadi alumni di sini, setakat ni saya tak dapat kumpul semuanya lagi, yang beribu-ribu orang tu. Tapi alumni di sini memang banyak di KL, dan ramai yang dah ada pangkat datuk. Bukan yang ada cucu, pangkat datuk lah. Yang ada cucu pun ada, mungkin ada cicit pun dah ada. Okay, jadi saya tak nak panjangkan ucapan saya ni. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada tuan-puan. Jalinlah kerjasama yang baik dengan pihak sekolah. Kita sama-sama membantu untuk kecemerlangan anak-anak pelajar. Jadi kalau kata tuan-puan tengok sekolah ada buat contoh kesilapan ke apa, tidak masalah, tegur, kita akan perbetulkan. Mana yang
mana yang tak betul, dan kita akan buat terbaik untuk anak-anak pelajar. Jadi kita binalah hubungan yang baik dengan guru, terutama guru tingkatan. Guru tingkatan, warden kami ada 11, insyaAllah akan tambah lagi jadi 12, cukuplah untuk semua pelajar yang ada di asrama. Jadi binalah hubungan yang baik dengan warden, guru kelas, insyaAllah masalah anak tuan-puan dapat diselesaikan dengan secepat mungkin. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Kalau apa-apa nanti tuan-puan ada masalah, hubungi pihak sekolah, hubungi warden. Guru kelas akan ada grup nanti buat untuk waris-waris. InsyaAllah perkembangan semasa ke semasa, sebenarnya guru kelas yang akan beri perkembangan pada waris. Jadi insyaAllah kita cuba buat yang terbaik untuk anak tuan-puan tempoh 2 tahun ini, dan kita doa supaya semua yang masuk hari ini 287 dan akan masuk nanti jumlah dia kami ambil 330 ataupun lebih lagi, semuanya keluar dengan keputusan SPM pada 2023 dengan cemerlang, insyaAllah. Okay, sekian saja daripada saya. Terima kasih semuanya, tahniah pada ibu bapa. InsyaAllah kita buat yang terbaik untuk anak-anak kita yang SPM nanti pada 2023. Sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada semua pihak pengurusan yang menjayakan sesi taklimat pada petang ini. Jadi diharap ibu bapa dapat maklumat yang sepatutnya lah. Okay, kalau saya tengok di rangan chat ni, ramai ibu bapa yang bertanya, ada tak pihak sekolah wujudkan grup WhatsApp untuk ibu bapa. Okay, untuk pengetahuan tuan-puan, grup WhatsApp akan diwujudkan secara rasminya untuk ibu bapa melalui guru tingkatan. Okay, buat masa ini guru tingkatan belum lagi berjumpa dengan anak-anak tuan-puan. Hari ini baru selesai pendaftaran, dan kalau ikutkan esok hari akan ada sedikit sesi perkenalan lah dengan sekolah. Jadi anak-anak tidak akan ada lagi PDP ataupun pembelajaran yang secara formal. Jadi bagi anak-anak yang tinggal di luar, iaitu outsider, tak apa, jangan risau sebab mereka belum lagi dapat, semua belum dapat jadual dan mereka pun tak kenal lagi guru tingkatan masing-masing. Jadi untuk sehingga besok ataupun minggu depan, memang saya rasa tak akan dapat lagi jadual. Kalau dapat pun insyaAllah besok. Maksudnya pelajar outsider tidak akan ketinggalan untuk mendapat maklumat. Contohnya seperti jadual dan juga maklumat-maklumat lain, sebab penyampaian maklumat adalah ketika waktu persekolahan. Jadi ibu bapa tak apa, jangan risau, kita tenang-tenang dulu sebab kita masih lagi di peringkat awal. Hari ini baru selesai pendaftaran. Ya, kita pun tak susun lagi nama, ya, guru tingkatan pun tak dapat lagi jumlah pelajar yang jelas, dan kami warden di asrama pun belum lagi dapat melihat jumlah peningkatan. Jadi diharapkan tuan-puan dapat bersabar, dan insyaAllah makluman semasa-semasa akan dimaklumkan dari untuk tuan-puan, insyaAllah. Jadi saya minta maaf juga di atas segala kekurangan yang ada pada hari ini, sebab kalau di sini di kawasan rumah saya ni hujan. Jadi memang akan ada lag-lag sikit, saya pun risau takut terputus, jadi tak adalah bunga-bunga bicara. Namun saya yakin tuan-puan beroleh maklumat yang manfaat pada hari ini. Untuk itu saya mengakhiri majlis kita pada petang ini dengan ucapan Assalamualaikum. Terima kasih di atas perjumpaan kehadiran hari ini dan juga selamat berbuka puasa. Doakan yang terbaik untuk anak-anak dan juga sekolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih.